Okey, malam ni kita cerita pasal strategi masing-masing. Strategi itu mungkin ada persamaan dengan orang lain. Mungkin juga ada perbezaan. Sama ada yang persamaan, ada juga perbezaan lah. Okay? Kita nak tengok masing-masing punya strategi yang engkau nak gunakan tu. How you gonna do this business, macam mana kau nak buat bisnes ni, cara yang engkau pilih. Okay? Jadi perancangan kau tu kena ada kan. So dalam perancangan kau tu kau nak buat cara apa? Dalam business plan engkau tu, Live Good ini bisnes besar ni tak? Live Good ini bisnes besar. Jadi engkau kena plan, kena rancang tuan-tuan. From the first day, daripada hari pertama tu, engkau dah rancang dah, kan? Engkau punya perancangan nak capai pangkat diamond tu kan? Engkau dah tulis dah, engkau dah plan, dah rancang dah. Apa strategi aku nak buat? Berapa lama nak capai? Apa aktivitinya? Untuk capai sampai ke tahap rank diamond itu. Semua dalam perancangan. You must plan. Kalau kau tidak plan, tidak tercapai. Okay, if you don't plan, you plan for failure. Anyone who doesn't plan, he's planning for failure. Sesiapa yang tidak merancang, dia sebenarnya merancang untuk gagal. Itu dia punya peribahasa dia tu. Kalau engkau tidak merancang, maknanya engkau merancang, tapi merancang engkau tu untuk gagal. Jadi kalau nak berjaya mesti ada perancangan dia, ada strateginya itu. Engkau kena create goals. Goal itu semua sama. Kita nak capai diamond. Semua orang dalam Live Good, goalnya sama. Semua nak capai diamond. Okay, that's why kita punya nama Diamond Makers. But in Live Good, everybody, semua orang yang buat bisnes ni, dia punya goal sama. Nak capai pangkat diamond itu. Cuma perancangan engkau macam mana kan? Apa strategi kau nak guna tu? Nak capai tu kan? Apa strategi yang engkau nak guna? Itu berbeza lah. Okay? Matlamatnya sama. Nak capai pangkat diamond, tapi jalannya itu mungkin berbeza. Jalan nak capai itu mungkin berbeza. Ada orang mungkin dia bengkang-bengkok kan, ada orang straight kan. Ada orang jalan kampung, ada orang jalan highway kan. Tapi destinasinya sama. Destinasinya ialah capai pangkat diamond. Ada orang jalan pakai tol, jalan tol. Ada orang tidak suka jalan tol, dia suka jalan kampung. Okay, so malam ni kita nak dengar beberapa orang untuk suarakan pandangan dia ataupun bentangkan dia punya strategi. Macam mana dia nak capai diamond itu? Apa dia punya strategi yang dia nak guna? Supaya kita faham, kita boleh ambil iktibar, ambil pelajaran dari situ, dan kita boleh bandingkan cara kita dengan cara dia. Mungkin kita kena re-evaluate nilai semula cara kita kan.
Tengoklah apa yang kita boleh ambil kebaikannya, okay, daripada perbincangan malam ini. Okay, seperti biasa, Sibu nak tuan-tuan yang mulakan, bukan Sibu. Sibu di ujung. Sibu di ujung tuan. Kalau Sibu di depan, nanti kacau tuan-tuan punya presentation. Kan? Jadi present dululah. Kamu present dululah. Okay, siapa nak mula? Alright, so tajuk kita kali ni adalah strategi, betul? Strategi Ya. yang kita boleh gunakan untuk mencapai perancangan kita ke arah diamond lah sebenarnya. Sebenarnya strategi ni telah pun kita bincangkan ataupun Sifu bincangkan dalam sesi-sesi sebelum inilah. Jadi untuk malam ni saya rasa kita boleh bahagikan antara strategi-strateginya kepada beberapa bahagian lah ya. Yang pertama sekali dalam DMI ini saya rasa ahli-ahli DMI harus menggunakan sepenuhnya strategi-strategi yang telah dirangka dalam DMI sendiri ya, macam contoh bagaimana kita nak mencapai tahap diamond tu adalah dengan menggunakan konsep atau strategi perniagaan yang diperkenalkan, iaitu konsep kita enroll 5 ya, dan kita pastikan duplikasi 5 ya, kita cari 5 dan kemudian yang 5 ini buat duplikasi untuk dapatkan yang 5 lagi. Jadi kalau kita boleh pastikan bahawa setiap bulan itu kita dapat 5, 5, 5, jadi insyaAllah kita punya proses tu akan jadi lebih konsisten lah. Ya, jadi kita kena pastikan ahli-ahli kita cuba untuk dapatkan 5 dalam masa sebulan. Walaupun tidak diberi jangka masa, ya, tetapi bagus kalau kita galakkan mereka dan ingatkan mereka untuk menggunakan mencari 5. Begitu juga strategi kita adalah memastikan supaya semua ahli-ahli kita untuk membayar yuran RM50 mereka, iaitu yuran subscription ataupun yuran bulanan mereka. Jangan lupa, sebab kalau mereka gagal membayar, dia akan merosakkan ataupun menjatuhkan hierarki metrik yang dia telah berada, ya, yang dia dah berada dalam metrik tersebut. Tapi bila dia tak aktif, jadi nama dia tidak ada di situlah, ya. Kemudian juga DMI sendiri telah merancang untuk telah mengadakan program JADE, ya. Jadi untuk mencapai strategi kita patut participate atau menyertai keahlian Club JADE kita, ya, di mana nanti kita kalau katakan kita di samping kita mencari, ya, 3, kemudian pihak Sifu pula akan mencarikan 3 lagi lah, ya, dan itu adalah untuk memastikan matlamat kita atau misi kita tercapai. Jadi Club JADE tu adalah sesuatu yang mesti digunakan dan dilaksanakan oleh kumpulan kita lah, ya, secara keseluruhan. Kemudian juga perancangan-perancangan yang telah kita ada, iaitu antaranya adalah program anak angkat itu. Ya, itu juga adalah satu program yang mesti kita participate juga, ya, untuk melancarkan dan mempercepatkan proses strategi kita untuk mencapai tahap ataupun pangkat yang lebih tinggi. Ultimately kita akan sampai kepada diamond lah, tapi dalam proses tersebut kita gunakan projek anak angkat itulah, ya. Itu adalah di antara projek-projek ataupun program-program yang memang DMI sendiri buat. Dan di samping itu juga kita sebagai satu kumpulan, sebagai satu teamwork, ya, kita boleh juga mengadakan proses untuk strategi kita. Kita boleh dapat 2 pemasaran kita. Satu, kita nyatakan dalam bentuk pemasaran secara face to face, ya, di mana kita bersama pasukan kita organize event-event, ya, bersama dengan persatuan-persatuan, ya, bagi mendapatkan ahli-ahli ataupun mendapatkan
mengembangkan lagi, menggegarkan ataupun mengembangkan lagi pengetahuan orang mengenai maklumat orang kata tu live good inilah. Jadi kita boleh laksanakan itu dalam bentuk big scale, iaitu big scale yang maksudnya dengan ramai orang, kita menyebut ramai orang, mungkin dalam 30, 40 atau 50 orang, ya. Dengan NGO, dengan organisasi dan mungkin juga dengan student-student dan juga dengan persatuan-persatuan yang ada di kawasan perumahan itu sendirilah, ya, seperti rukun tetangga ataupun persatuan penduduk. Kemudian juga kita boleh gunakan event dalam bentuk small scale. Small scale ini adalah kita menjemput beberapa orang kawan-kawan kita ataupun kawan-kawan yang kita kenal, saudara mara yang kita kenal, tapi kita buat dia macam bentuk party lah, Tupperware party kan. Kalau Tupperware dia famous dengan party Tupperware dia. So mungkin kita boleh adakan yang macam tu, ya. Jadi itu orang kata tu akan menggalakkan lagi kemasukan ahli-ahli kita lah. Jadi itu adalah dari secara face to face, dan di samping itu juga kita ada boleh buat one to one. One to one adalah sesiapa yang kita jumpai secara persendirian yang kita kenal dan kita terangkan secara satu persatu. Tapi untuk membolehkan itu berlaku, kita ahli-ahli haruslah memperlengkapkan diri kita dengan pengetahuan mengenai live good sendiri dan juga ability ataupun kebolehan kita untuk menerangkan kepada anggota-anggota, ya. Jadi kelab penceramah ni adalah satu peluang untuk kita semua melatih diri kita untuk mengembangkan bakat dan juga memberi peluang untuk kita menambah kemahiran. So itu adalah dari segi face to face. Manakala kalau kita mempunyai kebolehan secara online, ya, kita boleh juga menggunakan organize ataupun menyediakan membuat aktiviti-aktiviti secara online. Jadi online ini mungkin secara perjumpaan tadi, kalau tak face to face kita boleh gunakan secara Zoom, ya, seperti yang ini, dan kita juga boleh menjemput ahli-ahli Zoom, ahli-ahli atau kawan-kawan untuk menyertai Zoom kita, sesi Zoom kita yang kita ada. Itu satu cara. Kemudian juga kita boleh menggunakan ataupun menyebarkan maklumat-maklumat, video-video yang kita ada, landing page yang kita ada melalui WhatsApp, ya. WhatsApp secara status ataupun menghantar kepada semua database yang ada dalam WhatsApp kita. Kemudian mungkin secara menggunakan Facebook, ya, Facebook juga boleh kita gunakan dengan meletakkan link kita dalam Facebook lah, supaya friend kita tahu kita punya ni. Dan kalau kita mempunyai kepakaran, kita boleh guna Insta dan mungkin juga Telegram dan juga email lah. Jadi saya rasa itu tiga strategi yang boleh kita gunakan untuk memastikan tim kita sentiasa bergerak dan secara berpasukan kita dapat membentuk strategi bagi mempercepatkan untuk kita mencapai ataupun mendapat pangkat yang lebih besar lagi dalam Live Good ni. Jadi Sifu, saya rasa itu sajalah daripada saya, Sifu. Okay, very good. Dah habis lah. Okay, siapa lagi nak cerita? Dah semua dah cerita dah tu. Anybody else nak kongsi strateginya? Ada siapa nak kongsi strategi dia punya strategi? Sebab malam ni Sifu punya tajuk ni, sharing your own strategy. Kongsikan engkau punya strategi. Engkau punya personal strategi yang kau tu. Okay. Kod strategi yang kau guna tu bagus kan. Jadi kita nak belajar juga lah kan. Okay. So anybody has strategi, silakan kongsikan. Strategi nak capai diamond. Wah, ini kita punya goal ni. Everyone punya, setiap orang dalam Live Good, this is
This is the goal. Di sini matlamat ni. Okay, matlamat perniagaan lah. Okay. Matlamat yang utama. So banyak lagi matlamat dia, tapi ini yang antara yang utama kita nak capai diamond, sebab diamond itu melambangkan kita dah capai financial freedom. Okay. So istilah financial freedom dalam Live Good ialah diamond. Itu dia punya istilah dia. Financial freedom meaning you achieve diamond, capailah financial freedom tu kan. Jadi strateginya macam mana nak capai diamond tu kan. And how long, berapa lama aku nak capai itu. Okay, jadi apa caranya, apa jalannya aku nak pergi ke situ dan berapa lama. Period, dia punya period kan, berapa lama aku nak capai. Okay, jalannya apa? Apa jalannya? Yang kita panggil dia punya pathway kan, dia punya pathway. Jadi bergantung kepada tuan-tuan lah, okay, bergantung pada individu itu. Apa yang bagus untuk dia, apa yang sesuai, okay, apa yang sesuai untuk dia. Apa yang boleh bawa dia sampai ke sana, kan? Perlukah benda tu nak dibuat cepat? Ada orang perlu nak cepat, ada orang tak kisah. Ada orang tak kisah kan? Ada orang dia kata aku kena cepat ni kan. Aku kena cepat pergi diamond tu kan. Okay? Ada orang dia kata 2 tahun. Aku nak 2 tahun lah. Give me 2 years. Okay, give me 2 years. Aku nak buat Live Good ni. 2 tahun aku nak capai diamond tu. Okay, 2 tahun satu masa yang pendek tu. Okay, 2 years. Kalau tuan-tuan nak bekerja, cari kerja, diamond itu umpama kalau dalam bidang kalau kerajaan saya pun tak pastilah, tapi kalau swasta tu kan, dia board of director lah tuan-tuan. Kau macam jadi board of director lah kan, okay? Atau CEO. Diamond tu, dia punya status tu. Kerana gajinya itu, dia punya income-nya itu di atas 30,000. Nah, kalau kerajaan, pegawai apa yang income-nya 30,000? Pangkat apa tu? Saya pun tak pasti. Kalau kerajaan lah. Contohnya kalau kerja polis. Okey, kerja polis. Dalam kerjaya seorang polis, apa pangkat dia punya income, dia punya gaji 30,000 sebulan. Minimum 30,000 sebulan. Itu sama dengan diamond tu. Statusnya itu sama dengan diamond, okay? Walau alam, saya pun tak tahu. Saya pun bukan orang kerajaan, ya. Tapi kalau kita kata kau nak buat business Live Good, and in 2 years, dalam 2 tahun engkau nak capai status diamond yang income-nya itu more than 30,000. Okay, income dia more than 30,000. Dia bukan gaji kan, sebab itu dia meningkat tu, bukan 30,000, dia naik 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. Okay, dia naik kan, dia bukan gaji dia. So dia commission tu dia naik. Tapi bila kau capai saja pangkat diamond tu, at least, okay, 30,000 is in your hand. Jadi kalau masa tu 2 tahun, itu pendek tu. Pendek tu kan.
jika engkau bandingkan dengan kerja. Tersangat pendek kan. Macam kau naik pangkat lah 2 tahun tu, naik pangkat pergi sampai jadi CEO kan. Engkau graduate daripada universiti, kau buat kerja, kau masuk kerja, kau jadi apa tu dipanggil? Executive, junior executive. Junior executive. Executive lah. Gaji kau mungkin 2,000 je, 2,000. Fresh graduate 2,000 kan. Kau nak naik pangkat daripada executive pergi senior executive, pergi pengurus, assistant pengurus, lepas tu jadi GM, pas GM jadi assistant GM, apa lagi tu? Assistant something sampai ke director. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun tu. Puluhan tahun tu. Itu pun kalau nasib kau naik pangkat lah, kalau tidak kau stuck di situ je kan. So 2 years adalah satu masa yang singkat kalau kau nak capai diamond tu, masa singkat tu. Jadi kalau kau bandingkan dengan kerjaya, orang makan gaji, orang ambil masa 30 tahun, 40 tahun. 30 tahun, 40 tahun nak capai this status ni. Setaraf dengan pangkat diamond tu. Ambil 30 tahun, 40 tahun tu sampai pension. Dan kebanyakannya sampai pension pun tidak capai kan. Ramai orang yang pension, maybe gaji dia sudah naik ke 10,000, 15,000. Macam itulah. Tidak sampai ke 30,000. Okay. Now here you are in Live Good. Dibuka satu peluang. Dibuka satu peluang. Engkau boleh capai diamond itu dalam masa 2 tahun. Kalau kau buat sungguh-sungguh, engkau boleh capai the status diamond tu dalam masa tempohnya 2 tahun. 2 years. This is your time. So 2 ke 7 tahun. Kita bagilah engkau masa. Kita bagilah engkau masa range, dia punya range tu. Bahasa Malaysia range apa? Dia punya range tu 2 ke 7 tahun. As early as 2 years, paling lewat 7 tahun. Itu tempo. Now, ini tempo. Kedua ialah jalan. Apa jalannya? Apa jalannya nak sampai tu? Nak sampai ke diamond tu, jalannya kita lalui apa? Nah, itu sudah dicerita tadi oleh Mas Ziba kan. Dah panjang, dia cerita dah. Almost all. Jadi jalan itu ada pelbagai. Jadi engkau yang mana engkau suka lah. Jalan mana engkau suka, ambil lah jalan tu. There is tidak ada satu jalan yang sesuai untuk semua orang. Tidak ada. Tidak ada satu jalan yang sesuai untuk semua orang. Orang ni mungkin sesuai jalan ini, jalan A. Orang ni mungkin sesuai jalan B. Dan engkau tidak perlu pun ambil semua jalan. Engkau boleh ambil mungkin 3 jalan. Engkau boleh lalui 3 jalan A, B, C. Aku guna 3 jalan serentak A, B, C. Nak sampai ke diamond ni kan. Dalam tempo inilah 2 ke 7 tahun ni kan. Aku nak guna cara A, B, C. A, cara WhatsApp. Guna WhatsApp lah. B, cara aku suka Facebook. Facebook lah. C, aku suka home party. Buatlah home party. Home party maksudnya buat kat rumah tu tuan. Buat acara kat rumah. Macam company yang berasaskan home party kan.
seperti Tupperware kan. Okey. Jadi suka hati kau nak campur beberapa cara untuk dapatkan engkau punya kerja engkau tu yang kau kena bawa at least 5 orang. Okay, tugas kita ni tuan-tuan tidaklah berat. Okay, tugas kita dalam Live Good ini tidaklah berat tuan-tuan. Tugas kita ialah engkau kena bring in 5 orang. Siapapun orang itu, tak kisahlah. Orang yang kau kenal, orang yang kau tak kenal, yang kau kenal suam-suam saja. Kan, suam-suam kuku yang kau kenal kan. Doesn't matter lah. Tapi 5 orang minimum. Jangan tak bawa orang. Jangan tak bawa orang kecuali engkau ahli jet. Kecuali ahli jet, yes, orang ahli jet dia ada dua kategori. Kena faham ni tuan-tuan. Orang dalam jet dia ada 2 kategori. Dia bukan satu kategori, 2 kategori. Siapa yang berada dalam kumpulan jet itu, Kalau tak tahu apa jet tu, nanti tanya engkau punya introducer. Dalam jet ni, Sibu dah beritahu semalam kan. Semalam Sibu dah ajar ni kan. Sibu dah beritahu semalam, dalam jet ada 2 kategori. Dia ada 2 kategori. Kategori pertama yang aktif. Yang aktif apa? Aktif menaja lah. Dia ahli jet tapi dia aktif menaja. Itu satu kategori. Kategori kedua ialah non-aktif, yang tidak aktif. Non-aktif member. Tidak apa. Tidak salah tu. Tidak salah kan. Jangan kata semua ahli jet kena aktif. Tidak. No. It is wrong. It is wrong. You cannot say that. Ahli jet dia boleh pilih nak aktif atau tak nak aktif. Dua-dua boleh. Kalau nak aktif baguslah. This is good. Kalau kau nak aktif, this is good. But there's nothing wrong kalau kau tak nak aktif. There's nothing wrong. It's normal. Itulah fungsi jet. Fungsi jet supaya kau tak buat kerja kan. Itulah fungsi jet. Tapi kalau kau buat kerja, itu tambahan. Dia extra for you. Extra for you. Tujuan jet ialah tak payah buat kerja. Itu tujuan dia. Kenapa kau buat jet tu? Supaya kau tak buat kerja lah. So you can be non-active dalam jet. It's okay. It's normal. Tidak menaja. Cumanya kalau engkau non-aktif, engkau kena tunggu. Bagi mereka yang pilih ini, cara ini, dia kena tunggulah. Itu saja, dia kena tunggulah. Tunggu apa? Tunggu Sibu capai diamond. You have to wait. Kena tunggu Sibu capai diamond. Barulah network engkau ni jalan. Baru network engkau tu jalan. Tapi there's nothing wrong. Kau tak nak menaja, okey, tak ada masalah. Itu normal. Jadi tak boleh kata semua ahli jet kena aktif. Tidak. Salah tu. Salah. Now, yang aktif, dia ahli jet tapi dia aktif. That is good. Itu bagus sebab engkau tak payah menunggu. Bermakna engkau punya network jalan. Because engkau aktif. Bila engkau menaja orang, bermakna engkau ada direct dengan engkau. Jadi ada network engkau jalan. Yang engkau sponsor lah. Jadi ini jalan ni. Ini akan bagi engkau bonus kan. Itu yang semalam saya kata, ini kategori yang bagus. Di antara dua ni, aktif dengan non aktif, ini yang bagus. Ini bagus.
Sebab apa? Dia dapat bonus cepat atas usahanya sendiri kan. Jadi bila sampai time Sifu capai diamond, bermakna Sifu akan masuk 3 akaun di bawahnya, 3 akaun Sifu punya akaun, bermakna sini jalan juga. Bermakna ada 2 network yang jalan. Satu network yang dia buat, satu network yang Sifu buatkan untuk dia. Untuk golongan yang aktif. Kalau yang nak aktif ni, bila Sifu capai diamond, maka jalanlah dia punya network tu. Sifu punya 3 akaun berada di bawahnya. Maka jalanlah, dia dapat bonus lah. Dia starting dapat bonus, starting bulan tu bila Sifu capai diamond. So there is nothing wrong bagi mereka yang pilih cara ini. It's okay. It's okay. Dan berapa lama kalau Tuhan nak bantu tim kita, maybe dalam masa 6 bulan from tonight. Mudah-mudahan lah. Dia boleh jadi 6 bulan, 7 bulan. We don't know. Kita tidak tahu kerana ini kita merancang tapi Tuhan juga merancang. Kita merancang tapi Tuhan juga merancang. Jadi perancangan Tuhan tu yang jadi. Jadi berdoalah supaya dipermudahkan kita punya perkembangan kumpulan. Jadi orang yang bijak tuan-tuan, dia akan buat ini, cara ini. Dia buat juga, dan dia juga mengharap kepada bantuan yang Sifu akan bantu bila Sifu capai diamond. So this is better than this one, but there's nothing wrong with non-active member. Sebab bagi golongan orang yang sibuk, dia sibuk banyak kerja, dia tak ada masa nak buat bisnes ni kan. Jadi dia tidak boleh aktif. Caranya non-aktif lah. Non-aktif lah. Jadi sesuai untuk mereka tu supaya ambil jet itu dan become a non-active member. Non-aktif maksudnya tidak menaja tapi dia maintain. Maintain bulan-bulan tu wajib. Jangan salah maksud. Maintain RM50 sebulan tu itu wajib. Dia wajib pada golongan jet, wajib juga kepada golongan yang bukan jet. Semua orang kalau dia member Livegood, dia mesti maintain kan. Sama ada kau jet kan, bukan jet kan, mesti kau maintain kan. Jadi maksud Sifu tidak aktif dalam jet, maksudnya tidak menaja. Bukan tidak maintain. Maintain wajib. Itu maksud dia. Jadi tidak salah siapa-siapa yang tidak menaja kalau dia dalam jet. Cuma dia kena tunggu sampai Sifu capai diamond lah. So bila kita menulis dalam tim, bila tuan-tuan tulis, hati-hati, jangan salah bagi info kan. Nanti orang-orang yang tidak aktif tu dia baca, dia salah tanggapan dah. We don't want that. So cara yang tuan-tuan boleh ambil yang kuat, yang powerful. Macam tuan-tuan nak pasang pukat harimau kan. Tuan-tuan nak tangkap ikan, pergi laut dalam lah. Pergi laut dalam, pasang pukat harimau tu kan. Pukat harimau tu tarik dia kan. Pukat panjang tu, besar. Tarik kan. Jadi banyaklah ikan yang kau dapat kan. So pukat harimau tu ialah engkau masuk dalam persatuan. Itu pasang pukat harimau. Itu strategi tu. Strategi tu. Tadi Mas Ziwa pun dah sentuh dah tu kan. It is true. Strategi pasang pukat harimau. Pukat harimau. So itu maknanya engkau masuk dalam association, dalam pertubuhan lah. Engkau masuk dalam pertubuhan. Engkau bekerjasama dengan pertubuhan. Sebab pertubuhan tu sudah ada dia punya network. Pertubuhan tu sudah ada network dia kan. Sudah ada dia punya database. Sudah ada dia punya members. Kau tak payah cari lagi. Jadi engkau macam pasang pukat harimau lah. Kau tarik sekali tarik je
Ratus-ratus orang tuan-tuan dapat kan. Jadi engkau tangkap dia punya chairman ke, tangkap dia punya pengerusi ke, apa-apalah yang menguruskan kumpulan pertubuhan itu kan. Itu pasang pokok harimau tu. Salah satunya nak buat this weekend hari Sabtu Ahad ni kan. Persatuan isteri polis. Macam tu kan, persatuan isteri polis kan. Cumanya tuan-tuan kena plan betul-betul. Sebab pertubuhan ni bila dia persatuan ni, pertubuhan atau persatuan ni kan, dia kena plan betul-betul tuan-tuan. Kalau salah plan tak jadi. Kalau salah plan tak jadi kan. Jadi kena plan betul-betul. Jangan rosakkan dia, jangan rosakkan dia punya opportunity. Opportunity itu datang sekali tu kan. Jadi kau kena rancang betul-betul lah. Kalau nak kaut betul-betul lah. Kalau nak pasang pukat tu, pasang pukat betul-betul lah kan. Jangan pukat yang koyak rabak pula kan. Terlepas opportunity. Jadi kena pandai negotiate. Engkau kena pandai negotiate dengan orang yang ada kuasa pada pertubuhan itu. Jangan sembrono. Tidak boleh sembrono. Kau kena pandai bekerjasama dengan orang yang ada pengaruh di dalam pertubuhan itu. Jadi engkau kena fikir macam engkau dia. Kan? Bayangkan engkau ni orang tu yang pegang kuasa tu kan. Jadi apa yang kau nak? Apa yang kau nak? Jadi kau kena fikir tu. So the common sense ialah engkau kena fikir macam mana orang yang berkuasa itu dalam pertubuhan tu mencapai diamond. Engkau kena tolong fikirkan tu. Kau kena buat plan untuk dia. Bukan plan untuk engkau. Satu hal untuk engkau, tapi jangan cerita engkau punya benefit. Kau kena cerita orang tu punya benefit lah. Macam mana dia boleh capai pangkat diamond tu. Kena tunjukkan dia rancangan tu. Kau kena tangkap dia punya ketua dulu. Barulah kau tangkap dia punya anak-anak buah. Ketuanya dulu kau tangkap kan. Kenapa di Melaka dulu kan? Masa Islam masuk di tanah Melayu. Yang masuk Islam dulu siapa? Sultan masuk Islam, semua rakyat masuk Islam. So engkau nak tarik orang banyak ni masuk dalam digut, engkau tangkap kepala dia dulu. Kepala pertubuhan tu siapa? Jadi engkau kena explain dia. Kena explain dia tuan. How dia boleh capai pangkat diamond dengan apa yang dia ada tu. Kau tak payah cerita ramai orang, cerita dengan dia dulu. Kalau kau dah pegang jiwa dia, dah pegang hati dia, the rest itu just follow kan. The rest just follow. So you grab, engkau tawan hati dia tu. Kan, tawan hati siapa yang pegang kuasa tu kan. Siapa pegang kuasa dalam, dia mesti ada orang yang pegang kuasa dalam pertubuhan tu lah. Find out who is that person kan. Perempuan ke lelaki kan tak kisah. Tapi tawan dulu hati dia. Explain dia macam mana dia boleh bebas kewangan tu kan. Bebas kewangan tu.
yang menarik pada orang ni tuan-tuan, orang-orang yang berkuasa ni, ialah benda ni bebas kewangan ni tuan. Dia suka ni. Tidak ada orang yang tidak suka benda ni. Semua orang suka bebas kewangan sebab kewangan tu kuasa. Orang yang berkuasa memang suka kuasa. Dia berkuasa, dia suka kuasa. So dalam bebas kewangan tu kuasa. Kuasa apa? Kuasa kewangan. Kuasa ini tuan-tuan, 30,000 ni. TTK punya kuasa ni. TTK punya kuasa ni unlimited time. Dia punya time period unlimited. Tempo dia tanpa had. Kalau dia pegang chairman ke apa ke dalam persatuan tu, berapa lama je? Kan? Kod ada 4 tahun je atau 2 tahun je. Kan? Dia pegang kuasa dalam pertubuhan tu 2 tahun 3 tahun je kan. Lepas tu diganti dengan orang lain ganti kan. Tak ada kuasa lagi. Tapi di dalam live good ini, kuasa bebas kewangan itu, kuasa ini unlimited time. Tidak ada orang boleh buang kuasa dia tu. Once dia pegang kan. Once dia pegang jadi diamond tu, tak ada siapa yang boleh topol dia. Tak ada siapa yang boleh buang dia dari kuasa tu. Tidak ada siapa yang boleh ambil kuasa tu. Dia punya. Kuasa tu dia punya. Dan dia boleh bagi kuasa tu pada dia punya family. Kan? Betapa besarnya kuasa tu kan. Kuasa diamond tu lah. Berbanding dengan kuasa yang dia ada dalam pertubuhan tu. Tetapi gunalah kuasa itu untuk capai kuasa diamond tu. Sementara dia masih pegang kuasa. Apakah itu menyalahgunakan kuasa? Tidak. Tidak menyalahkan guna kuasa tuan-tuan. Sebab yang kita nak bawa orang-orang dalam pertubuhan tu masuk dalam Live Good. Live Good ini adalah platform yang bagus. Dalam Live Good tidak ada orang teraniaya. Tidak ada. Semua orang masuk Live Good ini ada benefitnya, ada manfaatnya setiap orang. Jadi bukan ketua itu saja yang dapat habuannya, tapi ramai orang dalam dia punya pertubuhan itu akan mendapat habuannya, the benefit. Setiausahanya, bendaharinya, orang kuat-kuat dia tu, penghulu-penghulunya tu kan, pendekar-pendekarnya tu, semua akan dapat kebaikannya. Sebab benda ni, komuniti ini boleh disebarkan. Contohnya yang apa ni, yang bekas-bekas punya Persatuan Isteri-Isteri Polis ni kan. Polis punya gaji tidaklah besar sebab dia kerajaan. Dia sebagai sebagian daripada kerajaan punya career kan. Jadi kalau kerajaan ni gaji tak besar tuan. Especially polis. Ada juga department yang besar gajinya, tapi kalau polis tidaklah besar. Jadi kalau kita bawa this program Live Good, masuk ke dalam persatuan ini, dia boleh membantu keluarga polis ini meningkatkan taraf kewangan mereka. Sebab ramai di kalangan polis ni tidak cukup dia punya income, especially yang tinggal di Lembah Kelang ni. Di Lembah Kelang ni, di KL dan di Selangor ni kan.
Sebab taraf hidup kita di sini tinggi. Okay. Expenses dia banyak kan. Jadi kalau harap gaji polis saja tak cukup. Tak cukup. Jadi isteri-isteri polis ni, kalau dia tak bekerja, tinggal di rumah, dia boleh bantu suami-suami dia tu. Boleh bantu suami-suami dia tu untuk menyediakan kewangan untuk keluarga. Bahkan suami dia pun akan kalah. Gaji suami dia tu tuan-tuan akan kalah dengan komisen isterinya itu. Dijamin kalah. Dijamin kalah. Kalau isterinya itu buat bisnes ini sungguh-sungguh. Syaratnya buat sungguh-sungguh lah. Dijamin kau punya suami itu kalah dia punya gaji. Kalau nak bandingkan income live good dengan gaji suami kau tu, jauh tertinggal. Apalagi kalau isterinya tu capai diamond kan. Isterinya capai diamond kan. 30,000 sebulan kan. Of course, kalahlah kau punya suami punya gaji kan. If you can do it dalam masa 2 tahun, buat sungguh-sungguh 2 tahun, pum, jadi diamond. Suami dia pun berhenti kerja. Suami pun berhenti kerja kan. Buat full time. Banyak benda yang tuan-tuan boleh tolong masyarakat ni. Cara yang bagus ialah masuk persatuan, sebab tuan-tuan dapat satu kelompok yang sudah ada membernya, sudah ada dia punya orang-orangnya. Jadi senang engkau nak besarkan network engkau. Jadi engkau dapat satu persatuan, 2, 3 persatuan, satu kaki, satu persatuan. Ini golongan ibu-ibu tunggal. Ini golongan isteri-isteri polis. Ini golongan isteri-isteri tentera. Tentera punya isteri-isteri pula masuk bagian tu kan. 3 kumpulan. Lain-lain punya persatuan. 3 kaki jalan, diamond lah. Dijamin akan capai diamond. Kau dah, pukul 10. Syukur lagi tu. So ada siapa-siapa nak tambah? Jadi pastikan tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk tu, pastikan engkau sponsor orang itu. Kalau engkau nak masuk dalam grup tu, pastikan engkau mesti ada engkau punya benefit kan. Jadi kalau macam Maziba, you make sure you sponsor the person, orang yang berkuasa tu, yang kau nak masuk tu kan. You sponsor. Kalau tidak ada link. There's no link. There's no benefit. Pastikan itu terjadi dulu. Terjadi dulu. Ya, betul Sifu, betul, setuju. Cuma nak tanya Sifu kan. Sifu boleh dengar tak suara saya? Ya. Okey. Cuma nak tanya, kalau macam contoh, kalau katakan tu orang-orang dia, mesti dia nak letak bawah dia kan? Ya. Macam mana kalau kita nak cakap kat dia, because macam grup kita, contohlah cerasnya grup kan, ada ramai lagi yang masih tak apa. Jadi tujuan kita nak buat tu jugalah untuk membantu grup-grup yang kumpulan yang tak ada orang tadi. Jadi macam mana tu? Boleh ke kita ambil orang-orang dia tu letak bawah? No. Never do that. Tak boleh ya? Never do that. Tuan-tuan, bila kita bantu orang, tuan-tuan, bila kita bantu orang, semua orang dia punya. Okey. Jadi kalau kita bantu kata datin yang ada jawatan dalam perkep tu, semua orang perkep mesti bawa dia.
Tak boleh ambil letak di sideline. Kita panggil sideline, tuan-tuan. Cannot. You cannot do that. Dia punya entire organisasi itu mesti berada dalam Livegood punya, dia punya network. Tak boleh kita ambil letak. Cuma dia tu lah, kalau macam saya, link dekat saya lah. Dan Dia, because link the whole group lah kan. yes, jadi engkau kena sponsor Datin tu. Ya. Lepas tu orang Datin semua bawa Datin. Tak boleh engkau letak di bagi bawa si A ke si B ke yang bukan dalam Datin tu punya network, tak boleh. Kau nak letak bawa si Azlan tu tak boleh. Jadi Azlan sponsor engkau. Jadi engkau kena sponsor Datin tu. Jadi Azlan dapat sebab dia di bawah, engkau di bawah Azlan kan. Ya, betul. Jadi Azlan pun dapat. Jadi semua orang Datin punya. Sebab apa nama, dia punya network. Cumanya siapa yang bantu tu kena berada di atas Datin lah. Jadi Azlan bantu, Mazibah pun bantu, bermakna mesti bawa Mazibah, sebab kalau bawa Mazibah bawa Azlan juga kan. Ya. Kalau direct dengan Azlan tak boleh sebab Mazibah terlepas kan. Ya, betul. Jadi engkau kena sponsor, kau kena beritahu Azlan tu, aku kena sponsor Datin ni. So itu dulu settle benda tu, baru dia punya anak buah kan. Settlekan itu dulu, selesai yang tu, bermakna terjaminlah Mazibah punya interest, your interest already settled. Jadi boleh tumpukan kepada Datin. Sekarang kita nak jadikan Datin Diamond. Sebab itu dia punya cerita. Macam mana nak jadikan Datin ni Diamond. So Datin kita buat 5 kumpulan contoh. Datin kita jadikan 5 kumpulan bawah Datin. Jadi Datin bagi saya nama-nama orang kuat Datin. Dia kata saya punya pengurusi, saya punya setiausaha, saya punya bendahari, si A, si B, katalah 5 orang. Seeloknya 5, bukan 3. 3 tu boleh juga, tapi seeloknya 5 lah. Sebetulnya yang sebut kata bronze 5 tu kan. So bagi saya Datin 5 orang kuat Datin. 5 ni akan didaftarkan di bawah Datin. Nanti semua yang lain tu, yang berapa ribu pun orang dalam persatuan Datin tu, semua di bawah 5 orang ni. Semua di bawah 5 orang ni. Jadi 5 orang ini akan dapat dia punya habuan dia, benefit dia, kerana dia orang penting dalam persatuan. Dan Datin juga dapat, sebab Datin di atas mereka berlima ni kan. Dan ini Datin dapat sampai bila-bila. Kalau Datin tidak jadi pengurusi pun, tetap network dalam Livegood tu jalan. Benda tu je dia nak tahu tu. Itu yang penting tuan-tuan. Jadi dia nampak apa benefit dia kan. Kalau the boss say yes lah. Itu anak buah tu dia tak kisah tu. Dia follow the boss saja kan. Kalau bos kata okey, dia nampak apa yang kita nak buat untuk dia, of course dia akan support. Okay. Jadi engkau nak jumpa dia hari Rabu besok kan? Besok. You have to talk that. Benda tu yang kena settle tu. Before the event. Before the event kita kena clearkan tu. Okay. Maksudnya besok lah kau dah cerita dia benda tu. Okay. Mazibah dengan dia saja ke atau dengan Azlan sekali? Azlan sekali. Dengan Azlan sekali. Jadi fahamkan mereka tu. Okay, semua orang mesti bawa Datin. Kan? Jadi Mazibah punya kaki, satu kaki kuat lah. Sudah satu kaki kuat. Kalau satu kaki kuat, belum boleh capai diamond. Dia baru satu kaki. Ya, betul. Kan? Datin tu kita jadikan dia 5 kaki dia kuat. Jadi dia boleh jadi diamond dulu. Ya. Boleh jadi dia the first diamond in Malaysia. Sifu pun kalah. Ya. Sifu, sebab kamu ni satu kaki Sifu kan. Jadi kalau nak capai diamond tu, kita ulang balik sikit lah untuk tuan-tuan faham macam mana nak capai diamond tu kan. Kalau kau dapat satu kaki besar, belum terjamin engkau capai diamond sebab dia perlu 5 tuan-tuan.
5 kaki kena jalan. Hmm. Tapi at least satu kaki dah settle lah kan. Sebab tu Datin tu kau kena cerita dia kalau dia guna peluang ni, dia boleh jadi diamond pertama di Malaysia tu. Dia dia boleh jadi diamond pertama di Malaysia dengan cara pecah 5. Bagi tahu dia pecah 5. Ya. Persatuan tu kena pecah 5. Tak tahulah besar mana dia punya persatuan tu. Sibu pun tidak tahu kan. Tapi explain dia lah. Jadi caranya tuan-tuan, kalau dia punya tim itu ada 2,500 contohlah. Ya, kalau dia punya persatuan tu ada 2,500 orang contohlah. Jadi dia pecah 5. Ini 500. Satu kaki ni 500. Satu grup ni 500. Okay. So orang-orang ini yang orang kuat dia tu semua ini jadi platinum. 5 orang tu jadi platinum lah sebab 500 kan. Ya. Okay. So setiap orang ni dipecah juga kepada 3 atau 5. Ini boleh 3 atau 5. Nak jadi 5 boleh, nak jadi 3 pun tak apa. Orang di bawah dia ni kan. Okay. Nak pecah 3 boleh, nak pecah 5 pun boleh. Jadi 500. Kalau nak pecah 5 jadi satu kaki tu 100 lah. Jadi engkau ada gold lah. 100 tu kan gold. Ya. Bawah platinum ni. Okay, pecah macam tu lah. Dia kena pecah macam tu. Jadi dia dalam masa 1 minggu kita daftarkan dia punya orang-orang tu. Diamond lah dia. Kan? In 1 week. Dalam 1 minggu dia boleh capai diamond. Kalau semua orang ini bersedia untuk daftar, ada bajet untuk daftar 2,500 orang ni, daftar serentak. Okay? So dia boleh capai diamond tu dalam sehari kalau nak jadi sehari je. Tapi terlalu ramai nak key in kan. Jadi kita ambil lah 1 minggu. Dalam seminggu kita key in semua orang tu. So dia menjadi diamond pertama di Malaysia. Jadi famous dia kan. Jadi famous dia. Datin kau jadi famous ni. You are become the first millionaire in Live Good in Malaysia kan. Kalau Datin berupaya manage ni 5 kumpulan ni, 500 satu grup, 5 grup, letak orang kuat di atas, di bawah pecah 5, ada 2,500, Datin jadi diamond. Next month Datin punya income dah 30,000 ke atas lah. Bulan tu saja, berapa banyak tu dia punya fast start bonus kan. Tapi bulan depan dia dah capai diamond pool. Okay? Dan dia akan dapat benda tu sampai bila-bila kan. Itu kena explain dia macam tu. Baru dia nampak kan. Okay. Baru dia nampak. Dia akan support lah. Siapa tak nak support? Okay. Yang Sibu tak nampak ni ada bajet ke tidak? Itu Sibu tak tahu kan. Ada bajet ke depa ni? Okay. Kalau tanya Azlan tu dia kata ada. Walau lah. Besok saya bincang lah kalau jadi kita punya meeting besok kan. Kena explain dia ni, tanya bajet datang dari mana. Ya. Kalau ada, dia cepatlah naik pangkat jadi diamond tu. The first diamond in Malaysia. Jadi kalau Maziba ada masalah, WhatsApp Sibu lah. Okay. Boleh. Kalau nak berzoom dengan Sibu silakan. Arrange Zoom, Sibu boleh explain dalam Zoom. Okay, boleh Sibu. Okay. Tapi Sibu tak nak jumpa. Sibu kalau nak jumpa dalam Zoom saja. Okay. Okay. Alright, kecuali event tu lah. Kalau event Sibu pergilah. Tapi kalau nak meeting ni lebih suka berzoom. Boleh. Alright, so yang lain, okay boleh. Dia di Sabah pun banyak persatuan. Dia persatuan wanita, persatuan kadazan, persatuan dusun, persatuan apa yang ada sana tu. Persatuan Bugis pun ada sana kan. Setiap bangsa tu dia ada persatuan dia di Sabah tu. Tuan-tuan boleh masuk persatuan tu. Persatuan Usahawan Bumi Putra ada di Sabah tu. Persatuan carilah persatuan tu, masuk persatuan tu. Kalau sahabat-sahabat kita di mana pun tinggal, tuan-tuan tinggal di mana, di Miri ke di mana ke,
Kalau sahabat-sahabat kita ni perlukan penyampaian kepada tuan-tuan punya prospek pertubuhan tu, pengerusi ke siapa ke, tuan-tuan buat appointment dengan dia dalam bentuk Zoom meeting. Okay. Kata dia berapa orang? 2 orang, 3 orang, atau 1 orang pun tak apa. Jadi engkau, dia dan Sifu lah, 3 orang kita lah, buat Zoom meeting, buat appointment dengan dia, beritahu Sifu. Jadi kita bertiga dalam Zoom meeting, Sifu akan sampaikan. Okay, Sifu akan sampaikan, tapi sebelum Sifu sampaikan tu, Sifu kena tahu dia siapa nama dia punya background lah. Dia punya background dan dia punya persatuan tu, persatuan apa kan. Supaya Sifu bersedia untuk sampaikan tu sesuai dengan dia kan. Bila kita nak sampaikan sesuatu ni, dia mesti sesuai dengan orang itu. Dia punya interest. Apa yang dia punya key tu kan, dia punya kunci hati dia tu kan. Kita nak tahu tu kunci hati dia apa ni kan. Jadi kita nak buka kunci hati dia tu melalui itu. Jadi kita kena kenal dia. Okey. Dia punya background. Jadi kita kena tahu sebelum kita sampaikan. Okey. Jadi boleh buat appointment dengan Sifu. Jadi Sifu yang sampaikan dalam Zoom meeting. Zoom meeting tu kan. Tak payah nak jumpa. Okay. Sekarang ni zaman IT guna Zoom meeting. Okay. Rata-rata orang dah pandai guna Zoom meeting. Rata-ratanya lah. Okay. Sahabat-sahabat kita di Indonesia ke, di mana ke. Okay. Sebab kita perlukan orang-orang Indonesia bergiat aktif dalam kita punya tim ni kan. Kau ada kawan di Makassar, kau ada kawan di Banjarmasin. Cari 1-2 orang di sana, buat Zoom meeting bertiga. You, me and that person. 3 orang. Okay. Kita cerita apa kebaikan untuk dia dan dia punya persatuan dia. Persatuan ibu-ibu tunggal kan. Di mana-mana ada kan persatuan ibu-ibu tunggal kan. Itu very familiar kan.